Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Asma Husna binti Iskandar Rizzi. Hari ini kami akan membincangkan tentang isu merokok. Tajuk berita pada hari ini ialah seramai 43,019 orang pelajar sekolah menengah dan 341 orang pelajar sekolah rendah disyaki terlibat dalam kegiatan merokok pada tahun lalu. Untuk makluman yang berhormat Senator, pada tahun 2022, seramai 2 juta murid di sekolah rendah telah disaring dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 341 murid didapati merokok dan telah diberikan intervensi berhenti merokok. Rokok ini didefinisikan sebagai sejenis tembakau yang dibalut berbentuk silinder sama ada daripada kertas ataupun pelbagai jenis daun yang berukuran 70mm hingga 120mm dengan berdiameter 10mm. Kronologi di Kuala Lumpur. Saringan telah dijalankan ke atas 1.3 juta pelajar sekolah menengah menerusi program kesihatan oral tanpa asap rokok kotak pada tahun 2022. Dikatakan seramai 43,019 orang pelajar sekolah menengah disyaki merokok. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Nishman Awang Sauni berkata, bagi tempoh yang sama, hasil saringan telah dijalankan terhadap 2 juta pelajar sekolah rendah dan mengesankan sebanyak 341 orang pelajar sekolah rendah turut terjebak dengan perbuatan itu. Antara faktor-faktornya, yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya. Hal ini disebabkan oleh kesilapan seseorang individu itu dalam memilih rakan mereka. Apabila mereka berjumpa dengan rakan yang baru, mereka akan turut serta ingin mencuba benda yang baru. Lebih-lebih lagi, golongan remaja ini merupakan salah satu golongan yang mudah terpengaruh dengan persekitaran mereka. Faktor yang kedua adalah emosi. Apabila seseorang remaja itu terlalu tertekan dengan masalah yang dihadapi dalam kehidupan mereka, mereka akan memilih untuk merokok kerana nikotin yang terkandung di dalam rokok ini dapat memberikan ketenangan kepada seseorang itu. Disifatkan juga bahawa seseorang yang merokok ini merupakan seseorang yang bersifat pemarah dan rokok ini dijadikan penenang kepada diri mereka. Faktor yang ketiga ialah rokok ini mudah diperoleh. Rokok ini mudah diperoleh di mana-mana kedai runcit di kawasan perumahan mereka. Harga rokok ini juga dikatakan lebih murah berbanding harga vape ataupun harga pot. Di negara ini juga wujudnya sindiket penyeludupan rokok yang menyebabkan kemasukan rokok secara tidak terkawal di negara ini. Sikap penjual yang tidak bertanggungjawab juga menyebabkan mereka menjual rokok-rokok tersebut kepada kanak-kanak di bawah umur, menyebabkan mereka turut terlibat dengan kegiatan merokok ini. Faktor yang keempat ialah pengaruh media sosial. Di media sosial sekarang banyak beredar video-video selebriti yang terkenal memamerkan kegiatan merokok ini dalam filem-filem yang dilakonkan oleh mereka. Pengikut-pengikut mereka akan merasakan bahawa perbuatan mereka ini adalah bergaya dan menyebabkan mereka turut ingin mencubanya. Bersama kami, saya Nuribati Syamiti Rosmi. Terdapat beberapa kesan daripada perbuatan merokok kepada diri dan orang lain. Yang pertama, kerosakan paru-paru. Merokok dapat merosakkan paru-paru kerana seseorang itu menyedot nikotin dan ratusan bahan kimia lain. Berdasarkan kajian, 9 daripada 10 orang wanita meninggal dunia akibat kanser paru-paru. Yang kedua, kebersihan mulut yang tidak baik. Hal ini kerana menghisap tembakau boleh mengehatkan keupayaan seseorang untuk merasa dan menghidu dengan betul.
Ia juga boleh mengotorkan gigi dan menyebabkan gigi bertukar warna kuning atau coklat. Yang ketiga, meningkatkan risiko penyakit jantung. Merokok boleh merosakkan jantung, saluran darah dan sel darah. Hal ini disebabkan oleh bahan kimia dan tar yang terdapat dalam rokok yang boleh meningkatkan risiko aterosklerosis seseorang. Yang keempat, masalah kesuburan. Ia boleh merosakkan sistem pembiakan wanita dan menjadikan seseorang itu sukar untuk hamil. Dalam hal ini, tembakau dan bahan kimia dalam rokok akan menjejaskan tahap hormon seseorang. Pada lelaki, risiko disfungsi erektil juga meningkat lebih banyak apabila merokok dan akan menjejaskan kualiti sperma. Seterusnya, strategi bagi mengatasi masalah merokok. Yang pertama, murid yang dikenal pasti merokok perlu diberi intervensi berkaitan merokok supaya mereka mendapat kesedaran mengenai keburukan merokok. Yang kedua, murid yang tidak merokok perlu diberi pendidikan kesihatan berterusan supaya mereka tidak terjebak atau terpengaruh dengan masalah merokok. Yang ketiga, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga perlu memperkasakan dan memperluas program yang dapat memberikan kesedaran tentang bahayanya merokok, terutamanya kepada golongan muda, serta memberikan pengetahuan perundangan dan pendidikan yang berterusan sama ada di peringkat universiti maupun pengucapan awam. Akhir sekali, pesanan kepada semua diharapkan agar masyarakat pada masa kini dapat menghindar perbuatan merokok kerana ia sememangnya tidak memberi apa-apa kebaikan kepada diri kita maupun orang di sekeliling. Kepada yang telah mula untuk berhenti merokok, kuatkanlah semangat anda supaya kita bebas daripada sebarang penyakit pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.